andai katalah seseorang itu di akhirat besok dalam keadaan yang muflis, tak ada amal baik dia, pelik juga. Sebab apa? Sebab kamu berazam pun Allah dah bagi pahala. Sempurna macam orang buat. Kalau buat, digandakan. Tiba-tiba akhirat besok, waliyazubillah, hanya datang dengan dosa sahaja. Ya, apakah tak pernah berazam nak buat baik? Tak pernah ada kesedaran ke nak buat amal baik? Sampai tak ada pahala ni. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, alhamdulillah. Tuan-puan sekalian, sebab Ustaz dapati ya dalam ceramah kita pada hari ini, dalam majlis ni ada ibu-ibu, ada anak-anak, ya bahkan ada para ayah, ada anak-anak lelaki. Jadi sudah ibarat macam sebuah keluarga besar ya pada pagi ini. Dan Ustazah nak memperkenalkan sikit ya lanjutan daripada apa yang Tuan Suhaini telah sebut. Ya, Ustazah juga adalah seorang ibu ya, macam puan-puan juga. Ada anak 7 orang, ada menantu 3 orang, ada cucu 4 orang. Ya, jadi ini tadi tanya Tuan Nazir, mana satu nak sebut Ustazah? Datuk dulu ke, doktor ke, Ustazah ke? Sebenarnya nak jawab tadi tapi mic tak berbunyi. Ustazah nak kata panggil makcik je lah. Wan pun boleh ya Ustaz ya. Dipersilakan penceramah kita Wan Nur Hafizah, boleh? Ya, tak adalah penting ke apa benda yang lain tu. Sebab Ustazah juga pada posisi seorang ibu, ya, seorang guru, bahkan seorang nenek kepada cucu-cucu Ustazah. Jadi lebih selesa ya tuan-puan ya. Di hadapan ni adalah seorang nenek, seorang makcik yang dah berusia, ya, dengan sedikit pengalaman. Sikit ya pengalaman nak banding dengan tuan-puan. Sikit yang ada itulah ya yang Ustazah kongsikan pada hari ini. Ya, dengan satu tajuk yang tak pernah sepanjang Ustazah berceramah dibagi tajuk macam ni. Ya, 3 in 1 macam shampoo. Ya, susah tajuk ni Tuan Nazir. Ya, 3 in 1 macam biskut, macam shampoo. Apa dia? Yang pertama, sebut tuan-puan, apa dia? Didik hati. Lepas didik hati, apa pula yang kedua? Tambah amal. Lepas tambah amal dah boleh balik ke belum? Belum. Kena cakap pula pasal delete dosa. Jadi ini adalah ceramah macam blender. Ya, semua 3 in 1, insya-Allah mudah-mudahan ya sikit sebanyak dapatlah Ustazah huraikan, simpulkan ya daripada tajuk yang memang luas tapi masanya adalah terbatas. Tapi Ustazah nak buat kesimpulan saja. Ya. Di mana kehidupan kita ini, adik kakak sekalian, adalah sebuah perjalanan yang sangat panjang dan jauh. Ya, sama ada kita sedar tak sedar, terlepas pandang ataupun tidak, itu wallahu ta'ala a'lam. Tapi yang Ustazah nak tegaskan pagi-pagi hari ni adik kakak sekalian, apa dia? Masya Allah, perjalanan kita panjang dan perjalanan kita jauh. Dulu kita datang daripada alam, namanya alam roh. Betul ke tak betul? Ke ada yang tak nak ngaku? Tak, saya tak ada masuk-masuk alam roh. Ya, saya anak buluh betung. Semua yang ada ni adik kakak sekalian, kita ni sama ni. Dulu telah berhimpun, telah berkumpul di alam roh. Daripada alam roh kita berpindah ke alam, cuba jawab. Berpindah ke alam, hello? Daripada alam roh ke alam mana? Rahim. Tak ada seorang yang terkecuali kecuali dulu duduk dalam rahim ibu dia. Setuju ke tak setuju? Tak kira lah sekarang dah besar mana. Kita tengok orang sebelah tu sekarang. Macam manalah rupa kau dalam alam rahim dulu ya. Tengok sekarang dah 80 kilo. Dulu kecil. Duduk dalam alam rahim. Berapa lama dalam alam rahim? Subhanallah, ini perjalanan hidup kita, tuan-puan sekalian. Ustaz bukan cerita pasal jiran sebelah rumah ni. Pasal kita. Ustazah ni sebesar yang tuan tengok sekarang. Kilogram berapa agaknya? Lama tak timbang dah.
Ya? Tapi dulu comel. Lahir dulu lebih kurang dalam 3 kg je. Sebelum lahir 3 kg dalam perut mak, dalam rahim mak. Perkara itu Allah tegaskan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum sambung la'allakum tashkurun. Allah lah yang mengeluarkan kalian daripada perut ibu-ibu kalian. Maknanya sebelum ni duduk kat mana? Dalam perut mak. Siapa yang keluarkan? Saya yang teran, Ustazah. Allah yang keluarkan. Baru ni anak Ustazah bersalin. Baru betul lah. Hari Jumaat baru ni. Ya. Suami dia tak ada. Suaminya di Madinah. Sambung pengajian. Ustazah faham. Mak-mak nak bersalin kalau suami tak ada, sedih tak? Sedih. Boleh buat lagu sedihnya sekarang. Ya. Macam-macam puisi keluarkan. Sedih tak tahu. Tapi Ustazah bisik kat anak tu. Jangan sedih. Yang ngeluarkan anak kita bukan suami kita. Yang ngeluarkan anak daripada perut kita bukan doktor-doktor, bukan nurse. Mereka membantu sahaja. Al-Quran sebut, Wallahu akhrajakum. Allah keluarkan anak-anak kamu. Mengeluarkan kamu daripada perut ibu-ibu kamu. Jadi jangan sedih. Tawakal pada Allah, nanti Allah mudahkan urusan. Alhamdulillah, mudah urusan dia kata. Alhamdulillah. Allah yang mengeluarkan kita semua daripada perut mak-mak kita. Dalam keadaan tak tahu apa-apa. La ta'lamuna syai'ah. Ni Ustaz nak cakap pasal perjalanan hidup kita. Tak tahu apa-apa, tapi Allah berikan kamu kekuatan as-sam'a wal absar wal af'idah. Boleh mendengar, boleh melihat, boleh merasa. La'allakum, mudah-mudahan ke depan, hujung perjalanan tu terbukti kamu adalah orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. So habis dah 2 alam, alam rahim. Sekarang dah terkiak-kiak keluar. Ya? Keluar daripada alam rahim, alam apa pula adik kakak sekalian? Alam dunia. Sekarang ni. Tapi apakah sekadar alam dunia sahaja kemudian berakhir perjalanan hidup kita? Lepas ni nak ke mana pula, tuan-puan? Nak tanya soalan. Lepas ni nak ke mana? Ke alam mana pula? Alam barzakh. Siapa nak dulu, suami ke isteri? Isteri jawab, biar suami saya dulu Ustazah. Biar dia ambil pengalaman dulu, saya kemudian. Lepas ni kita semua nak ke alam barzakh. Kalau alam rahim pun berbeza dengan alam dunia, alam barzakh pasti berbeza dengan alam yang sebelum-sebelumnya. Tak sama. Dalam alam rahim, anak boleh hidup dalam air ketuban. Dalam alam dunia boleh tak bernafas dalam air? Tak, dah lain, tabiat beza. Maka perjalanan kita panjang adik kakak, kita nak masuk alam barzakh. Tak terkecuali. Allah sebut dalam Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Setiap. Sebab tu pandanglah ke kanan kita adik kakak sekalian. Ya, mana ada orang hidup 300 tahun? Ke ada kat kampung ni? Ada ke dekat Kayu Ara? Ada Ustazah, jiran saya umur dia 413. Itu tak panggil orang lagi dah tahu ya. Tak ada, mati tuan-puan. Setinggi mana jawatannya, sebanyak mana hartanya, secantik mana rupa parasnya, segagah mana pun fizikalnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, pasti mati. Pasti mati.
وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. Sementara nak sampai pada kematian itu, kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Wa ilaina turja'un. Dan kepada kami kalian semua akan dikembalikan. Pasti mati. Dan cerita mati ni adik kakak sekalian, bila nak pindah ke alam barzakh ni tuan-puan sekalian, tajuk kita ini sangat penting dan utama. Bukan bermakna tajuk ni tak penting untuk kehidupan dunia kita. Penting. Sebab dalam dunia kita nak dapat barakah. Dalam dunia juga kita nak dapat rahmah. Dalam dunia juga, kehidupan dunia kita nak dapat hidayah. Penting. Tapi kepentingannya bukan sekadar dekat dunia. Tajuk yang kita bicarakan hari ni adik kakak sekalian, ini tajuk masa depan. Sampailah kepada alam barzakh, sampailah kepada alam mahsyar. Di mana adik kakak sekalian, Allah sebut dalam Quran, siapakah golongan yang selamat bila bertemu dengan Allah nanti, bila balik ke alam barzakh, bila jumpa dengan Allah, menghadap Allah di mahsyar, di alam akhirat. Allah sebut dalam Quran, Yawma la yanfa'u malu wa la banun. Yawma, hari yang tidak memberi manfaat lagi sebanyak mana pun harta kamu. Wa la banun, seramai mana pun anak-anak kamu. Ada hari dia tuan-puan, tak payah pandang-pandang dah harta benda kita. Harta benda kita tak boleh bantu pada hari itu. Dunia boleh ya tuan-puan, dunia ni banyak benda. Kan orang selalu cakap, dunia ni kejam. Saya pun tak tahulah ini sumber mana yang cakap. Ya, tiba-tiba je tengah sedih-sedih, dunia ini kejam. Tak tahulah ya, siapa punya kaul ni. Adik kakak sekalian, kita tengok balik ya. Dalam keadaan hidup dunia dan hidup akhirat, alam barzakh. Yauma, pada hari yang tak ada manfaat. Dunia, harta boleh jadi masih bermanfaat. Orang nyambut orang kaya tak sama dengan orang sambut orang miskin. Setuju tak tuan-puan? Ini saya cakap pasal realiti ya. Pasal realiti. Boleh jadi tak semua, tapi itu ragam dan kerenah dunia. Kalau kamu ada duit, orang tu ada duit, orang sambut lain. Tak semua, tapi ini ragam dunia. Tapi kalau susah, miskin, jadi macam cerita Piramli itu cerita apa? Alibaba bujang lapuk ke apa? Yang adik dia ketuk pintu nak pinjam beras. Macam mana melompat-lompat abang dalam rumah tu. Tak nak buka pintu. Kenapalah kau datang? Kenapalah kau datang? Kenapa? Adik tak berduit. Bila adik kaya raya, dapat harta dalam gua, menanti-nanti mana adik tak datang ni, mana adik tak datang. Itu dunia tuan-tuan. Dunia kadang-kadang ragam kerenahnya, orang berharta senang. Tapi akhirat tak. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Hari itu tidak diperkirakan kamu ni dulu kaya ke, kamu ni dulu beranak ramai ke. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang selamat hanyalah orang yang datang kepada Allah dengan qalbun salim, biqalbin salim, dengan hati yang sejahtera. Inilah tiket keselamatan kita di dunia dan di akhirat tuan-puan sekalian. Ini syarat kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Apa dia? Hati baik, hati terdidik, hati yang sejahtera. Ini yang akan jadi aset yang membantu kita. Bukan akhirat saja, dunia dan akhirat. Setuju tak tuan-puan sekalian? Takkan tak setuju kan ayat Quran? Ya? Ini yang disebut pada tajuk ni apa dia? Didik hati. Sampai hati kita menjadi hati yang sejahtera. Sebab apa? Dunia dan akhirat, perjalanan yang masih panjang dan jauh,
Dengan aset hati yang baik, hati yang terdidik, insya-Allah tuan-puan hidup dunia pun tenang, akhirat pun tenang. Okey, mari Ustaz survey sikit ya. Tapi Ustaz bagi tahu dulu, kejujuran adalah separuh daripada ubat. Jadi kena jawab dengan jujur. Siapa yang rasa kebahagiaan dan ketenangan dia, markah dia lah agak-agak 80% ke atas. Maknanya memang, ya Allah tak tahulah Ustazah, bahagia sangat bahagia. Itu 80% tu. Ya Allah tak tahu macam mana menderita tu, macam mana ya sebab saya bahagia. Itu 80%. Okey, ni Ustaz nak survey ni, ya. Sama-sama nak tolong bantu. Siapa yang rasa macam ya Allah lapangnya hati, tenangnya, bahagianya, semuanya elok-elok saja. 80% angkat tangan. Orang sebelah jangan, kau pasal apa angkat tangan, baru semalam kau menangis mengadu dengan akak masalah kau. Ikut dia lah, kau malam tadi dia dah tahajud kan, ya. Biarlah. Jangan meniru, jangan salahkan orang angkat. Lagi sekali tuan-puan siapa rasa dia tengok-tengok diri dia kan? Saya rasa saya 80% lah Ustazah. Lah, angkat tangan. Ada ada. Suami-suami tengok aja. Bini aku angkat tangan ke tak angkat tangan ya? Sekali bini dia angkat tangan, terkejut dia bila pula dia bahagia. Ya, tak apa. Ni urusan masing-masing ya, bukan urusan suami isteri ni. Okey, ada 2-3 orang. Yang lain ni macam mana cerita? Macam mana? Belum sempat analisa lagi ya. Ada yang berkorot dah nak mengira. Aku ni A ke B kan ya? Okey, yang 60 ke 79 dekat tangan. Dia masih lulus lah. Tapi pagi bahagia, petang sengsara. Macam tu. Yang itu 60 hingga 79 kat tangan. Okey. Ni yang ada ramai lagi tak angkat tangan ni Ustaz muskil. Kan tukar tajuk kan? Bagaimana untuk bahagia? Okey. Ustazah tak tahulah yang tak angkat ni tak lulus ke? Ya, menderita ke? Tapi Ustazah bersangka baiklah ya. Keliru. Keliru. Tak tahu nak jawab lah Ustazah. Dia tak tahu macam mana nak mengukurnya tu. Jadi Ustazah bersangka baik, yang tak angkat tangan ni bukan tak bahagia tapi keliru. Confuse, soalan confuse ya. Jadi cikgu bagi markah juga. Tuan-puan, nak jadi orang bahagia ni senang je sebenarnya. Ya? Macam mana nak jadi orang bahagia? Jadi orang hati baik. Jadi orang baik hati. Kalau kita tak bahagia, sebenarnya bukan salah orang lain. Urusan hati kita tak betul. Setuju tak apa yang saya cakap ni? Cepat pula setuju tu. So angkat tangan tak angkat. Ustazah bukan cakap, ini bukan merepek ni tuan-puan. Sikit sebanyak Ustazah cakap daripada pengalaman. Sebab Ustazah pun mencari kebahagiaan juga. Mencari ketenangan. Aristotle, seorang pengkaji ilmu kemasyarakatan dan kemanusiaan, beliau mengakui manusia ni tak kiralah bangsa apa, tak kiralah umur berapa, tak kiralah status quo dia macam mana, kaya miskin ke apa, yang dia cari susah payah dalam hidup dia sebenarnya adalah kebahagiaan. Dia sangkakan banyak duit bahagia, dia cari duit sampai tunggang langgang. Dapat duit bahagia tak? Tak. Dia sangkakan kalau perempuan cantik ni bahagia, habis cara nak mencantikkan diri. Ya, habis cara nak mencantikkan diri. Perasan dah dia cantik, dah cantik dah. Belum tentu bahagia. Manusia ni yang dia susah payah pagi petang siang malam ni, nampak kalau tanya nak cari duit, nak cari harta, nak cari pangkat, nak cari suami, nak cari isteri. Tapi sebenarnya dia nak cari bahagia. Dia analogi dia umpama macam orang cari gula garam kat kedai. Tuan-puan cari gula garam memang betul-betul cari gula garam atau cari rasa? Cari rasa. Kenapa letak gula dalam air kopi? Sebab setiap kali kita letak kita rasa, dah manis dah. Tak perlu gula lagi. Cukup. Tapi kalau gula dah 5 sudu rasa tak manis. Lagi 5 sudu, 10 sudu dah ni tak manis. Yang sebenarnya lidah dia tak betul. Ya? Jadi bukan gula tu yang dia cari. Yang dia cari apa? Manis pada gula. Sama macam garam. Tapi kadang-kadang kita tak tahu dalam hidup ni apa yang kita cari.
Kita ingatkan kita ni nak mencari suami yang kaya, suami yang handsome. Tak, tuan-puan. Kita akan cari tu. Kita cari kebahagiaan pada pasangan kita. Ya, kita cari kebahagiaan. Jadi, Ustazah pemudahkan ya apa yang kita cakap ni. Subhanallah adik kakak sekalian, kebahagiaan itu ada pada hati yang baik. Baik hati. Orang boleh macam-macam ragam keliling kita. Ya, orang macam-macam. Ada hari orang tu okey, ada hari orang tu tak okey. Takkan orang tu tak okey, kita pun tak okey. Ya? Takkan orang tu marah-marah, kita pun marah-marah. Betul tak adik kakak sekalian? Jadi dia berbalik kepada apa? Kepada hati kita. Kalau kita tengok satu hadis Nabi SAW, ya, ada dalam catatan Ustazah. Apa dia Nabi sebut? Al-birru. Al-birru ni maknanya benda baik. Benda baik. Amal soleh. Tu kita sebut tu. Tambah amal. Maknanya bukan tambah amal jahat. Tambah amal soleh. Amal kebaikan. Jadi Nabi SAW bersabda, Al-birru, benda-benda baik ini. Amal baik, perkataan yang baik. Apa saja bentuk kebaikan adalah matma'annat ilaihin nafsi watma'anna ilaihil qalbi. Masya Allah. Nabi sebut. Yang dinamakan benda baik ini, dia memberi kesan kepada nafsu, keinginan dan juga memberi kesan kepada hati. Tuan, puan, benda-benda baik kita buat ni bagi kesan ya. Bukan bagi kesan ke orang tu saja. Bagi kesan pada keinginan, cita rasa, nafsu dan hati kita. Kita nampak macam ni. Kalau kita tolong orang, kita nampak siapa yang untung. Kita tolong orang, bagi dia RM50. Ni ya, untuk bayar yuran sekolah anak yang tak cukup tu, Ustazah bagi RM300. Kita nampak kat situ siapa yang untung? Yang menerima. Betul kan? Mata zahir nampak, untung cik tu. Dia dapat RM300. Boleh dia bayar yuran, tunggakan yuran sekolah anak dia. Itu pandangan mata zahir. Tapi sebenar-benarnya adik kakak sekalian. Tadi kita nampak orang tu dapat duit, dia tenang. Dia beruntung, dia bertuah. Tapi sebenar-benarnya, secara maknawinya, benda yang tak dibaca hanya dengan mata zahir, siapa yang tenang? Siapa yang bertuah? Siapa yang bahagia? Yang memberi. Yang memberi jauh lebih bahagia daripada yang menerima pertolongan. Ya? Yang memberi jauh lebih tenang dan lapang daripada yang menerima bantuan. Itu kaedah dia. Sebab benda baik yang kita buat ini, dia akan bagi kesan kepada diri si pembuatnya. In ahsantum li anfusikum. Kalau kamu buat baik, dalam surah Al-Isra, kalau kamu buat baik bermakna kamu buat baik kepada diri kamu sendiri. Masya Allah. Kita tolong orang bermakna kita tolong diri kita. Kita senyum dengan orang bermakna kita menghargai diri kita. Kita maafkan orang bermakna kita memberi ketenangan kepada jiwa kita. Kita rasa bertuahlah dia. Buat salah aku maafkan, buat salah aku maafkan. Bukan tuah dia tuan-puan, tuah kita. Tuah kita. Sebab apa? Tidak ada seorang yang memaafkan orang lain kerana Allah, kecuali Allah benakan untuknya istana di dalam syurga. Sekarang siapa yang dapat istana dalam syurga? Yang diberi maaf ataupun yang memaafkan? Yang memaafkan. Ini konsep ni kita kena hafal. Apa dia? Kebaikan yang kita buat, pengaruhnya untuk kita. Yang Nabi sebut, kebaikan itu matma'annat ilaihin nafs. Boleh memberi ketenangan kepada nafsu. Nafsu kita mungkin bergelora. Nak marah, rasa tak cukup,
Nak itu, nak ini. Silap-silap nafsu ni bila nak itu, nak ini, rakus dan sebagainya, sudah tidak mengambil kira soal halal dan haram. Sebab dia nak. Bergelora nafsu tu macam laut yang bergelora. Cuba tuan-puan visualkan. Pernah nampak tak dalam medsos? Video macam mana orang atas feri ketika mana cuaca buruk. Pernah nampak kan Ustaz cakap ni sebab saya pernah tertengok. Dalam feri tuan-puan, cuaca buruk. Muntah-muntah penumpang dalam feri tu. Kenapa? Gelora laut. Gelora. Nafsu yang bergelora boleh jadi lebih parah daripada laut bergelora. Kat dalam. Bergelora. Muntah ke darah kita. Tak nampak muntah tu secara zahir. Tapi kita macam orang mabuk tuan-puan mencari dunia. Nafsu. Nafsu tengah bergelora. Maka kita seperti orang mabuk mencari dunia. Tu bayangan dia. Ya. Tapi apa Nabi kata? Bila kamu buat baik. Baik amalan baik atau perkataan baik. Apa saja namanya albir. Dia memberi pengaruh untuk mengurangkan, untuk menenangkan gelora nafsu kamu. Masya Allah. Buat baik tuan-puan. Buat amal soleh. Buat amal kebaikan. Sebab apa? Itu tanda kita menghargai dan menyayangi diri kita sendiri. Sebab Nabi sebut, yang nama benda-benda baik itu adalah gelora jiwa kalian akan tenang. Seronok kan? Kalau kita naik kapal ke ataupun tengok ya lautan yang tenang, masya-Allah. Duduk tepi pantai kan? Ya, ambil inspirasi macam-macam lah, tafakur. Seronok. Sebab tenang. Naik kapal terbang. Kalau udara tenang, seronok tak? Banding dengan apa nama dia tu? Gelora udara. Ustazah baru malam tadi kena sikit gelora udara. Ustazah naik kapal terbang malam tadi sampai Subang dalam pukul 12.30 malam. Masya Allah, Ustazah ni saksi dia Hajah Wani tu. 2-3 kali terlompat-lompat. Ini bukan terlompat atas bonggol ke atas tanah. Atas udara. Subhanallah. Padahal Ustazah niat dah naik nak tidur. Ya, naik ni nak tidur lah, rehat. Tapi Masya Allah ya, keadaan udara, gelora udara tu kuat malam tadi, yang penerbangan Ustazah. Masya Allah tuan-puan, semua orang betulkan tempat duduk macam ni. Ya, maknanya nak kurangkan apa? Weh, terasa juga kan ya, Masya Allah. Doa lah, doa. Macam tu gelora nafsu kita. Kalau kita buat baik, kita menenangkan. Tenang. Bila tenang, mudah juga buat amal soleh. Bila gelora nafsu ni tenang. Bila dengar panggilan, hayya ala salah. Nafsu yang tenang, mudah. Terus pergi masjid Al-Ma'muriyah, solat jemaah. Tapi nafsu bergelora, dia payah nak menyahut seruan ketaatan. Payah. Dia nak melawan je. Ya, biarlah, baru masuk Zuhur. Panjang lagi Zuhur ni. Tengok sekarang. Kat mana Zuhur dia? Terutama Isyak. Isyak ni kan dirasakan panjang. Yang panjang tu selalu jadi ujian kepada kita. Antara solat yang berat dilaksanakan oleh orang munafik adalah solat Isyak dan solat subuh. Padahal solat Isyak tu panjang masa dia. Tapi gelora jiwa ni tidak, kalau teruk sangat, kita tak segera menyahut seruan-seruan ketaatan dan kebaikan. Apa lagi kata Nabi SAW? وَطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبِ. Dan kebaikan ini adalah apa yang boleh memberikan kebahagiaan kepada hati. Ya? Wal-ithmu. Wal-ithmu ni adalah dosa. Yang kita nak delete tu lah. Ya? Wal-ithmu ma haka fil qalbi wa taraddada fis sadri, kata Nabi. Dan dosa adalah sesuatu yang menyempitkan hati. Haka. Terkurung hati ni. Rasa terpenjara hati ni. Ya, rasa sesak hati ni. Itu dosa. Pengaruh dosa. Dosa lidah. Dosa mata. Dosa telinga. Kadang-kadang kita remehkan dosa tu. Alah, dosa kecil ya Ustazah.
Ya, kita kuat bergosip, kuat mengumpat. Kita tak perasan dosa tu, tapi hati kita tak best. Hati kita tak bahagia. Hati kita sempit. Balik rumah tak lapang hati, tuan-puan. Ya, balik rumah semua tak kena. Anak tak kena, pasangan tak kena, mak mertua tak kena, bibik tak kena. Rupanya bukan salah orang, tuan-puan. Dosa yang membelenggu hati kita. Wa taraddada fi sadar, dan sifat dosa itu adalah selalu memberikan keraguan dalam dada, tidak ada keyakinan. Taraddud. Betul ke ni? Ya ke? Ya ke Allah tolong aku? Betul ke ini boleh? Faham maksud Ustazah ya? Dia tak ada keyakinan. Tak boleh nak tumbuh benih iman, keyakinan yang kuat. Sebab apa? Hidup dia bergelumang dengan dosa. Jadi sebab itu tuan-puan sekalian, balik pada formula bahagia tenang tadi kan. Sebenarnya sederhana saja. Simple saja. Apa dia? Kita buat baik ataupun buat dosa. Itulah cerita dia. Ya, itulah cerita dia. Sebab kalau kita kata, Ustazah, saya tak bahagia ni sebab suami saya. Cuba Ustazah suami macam suami saya pula dah. Ini bukan Ustazah cakap reka-reka tuan-puan. Ini benda yang Ustazah dah jumpa para muslimah, ya, isteri-isteri. Berjumpa Ustazah, bercakap. Kenapa nikah? Ustazah pernah tanya seorang muslimat, ya. Ini pertanyaan biasa bila kita jumpa orang. Apa khabar Kak? Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam, khabar tak baik. Tu saya kata subhanallah, menyesal pula aku tanya. Sebab tak sangka jawapan dia macam tu. Ya. Jadi bila dia sebut khabar tak baik, Ustazah terpaksa berdiri lama sikit. Biasa kita salam-salam kan. Assalamualaikum Kak, apa khabar? Baik. Jadi kita laju je. Kena yang seorang ni, khabar tak baik. Lama sekali lah depan dia. Gosok dia. Kenapa Kak? Yelah, dia kata. Mulalah cerita suami, cerita anak-anak, ya, cerita kehidupan. Tapi Masya Allah adik kakak sekalian, percayalah. Bukan itu yang memberi pengaruh besar kepada hati kita. Ada bukti tuan-puan, ada bukti. Siapa bukti dia? Asiah. Bukan Asiah Damansara ya. Ni Asiah. Yang menjadi penghulu wanita syurga. Siapa suami dia? Suami dia siapa? Fir'aun. Fir'aun ni baik ke jahat? Jahat. Kepala pengat dia. Tak ada kita jumpa orang jahat-jahat sampai ngaku dia Tuhan. Fir'aun buat. Wa ana rabbukumul a'la. Aku ni Tuhan yang maha tinggi. Ya Allah, sejahat-jahat orang kita jumpa, tak ngaku Tuhan. Tak ngaku diri dia Tuhan. Masya Allah. Wa ana rabbukumul a'la. Jahatnya Fir'aun. Sampai tak ada orang nak namakan anak dia Fir'aun. Betul tak? Ada tak jumpa kat mana-mana? Nama dia Fir'aun bin... Ada tak? Tak ada. Walaupun bunyi dia macam Arab kan? Fir'aun. Jangan pula nak nama anak macam Arab. Nama anak saya betul-betul Arab. Siapa? Fir'aun. Tak. Sebab orang tahu Fir'aun tu jahat. Tapi subhanallah. Yang kita fikir kalau suami sejahat ni kita stres. Suami sejahat ni kita tak akan bahagia. Suami sejahat ni kita tak akan tenang. Suami sejahat ni kita akan sengsara dan menderita. Tapi ingat, penghulu wanita syurga isteri Asiah. Yang dengan sebab ketaatan Asiah kepada Fir'aun dalam urusan rumah tangga. Sebagai seorang suami, Asiah taat tuan-puan, kecuali benda yang mendurhakai Allah Subhanahu Wa Taala. Asiah layan suami dengan baik. Asiah tunjukkan hormat kepada suami. Ini bukan saya cakap kosong ya. Lihat dalam surah Al-Qasas macam mana siyaqul kalam, perkataan-perkataan Asiah kepada suami. Makna ada rasa hormat. Makna lemah lembut. Dalam surah Al-Qasas tengok cerita pasal Nabi Musa pada masa kecil. Macam mana Asiah kata kepada suaminya, la taqtuluh. Kalau kita terjemah tu, cakap dengan suami seorang, tapi gunakan jamak, seolah-olah ramai. Itu bermakna untuk menghormati. Macam Assalamualaikum. Ya, kita belajar bahasa Arab. Kalau seorang ka, lelaki. Kalau seorang perempuan ki.
Tapi tak perlulah terlebih pandai, lepas keluar kelas bahasa Arab, kita nampak Kak Leha seseorang, kita pun kata, Assalamualaikum Kak Leha. Tak payah. Itu makna tak habis ngaji. Tapi kita kata betul lah tu sebab saya belajar. Seorang perempuan ki. Kalau ramai barulah kum. Dia tak habis belajar. Kenapa? Bila menggunakan kum untuk orang yang seorang, kita guna kata ganti nama ramai, itu maknanya litakrim, penghormatan. Kalau kita tengok tuan-puan sekalian, macam itulah Asia. Bercakap dengan suami tu, walau sejahat tu suami dia, sebagai seorang isteri masih ada rasa hormat dan lembut. La taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidhahu walada. Cara cakap tu lembut. Bukan penting diri sendiri. Ambillah bayi ni sebagai anak kita. Jangan bunuh dia. Boleh jadi bang, memberi manfaat kepada kita bang. Kita. Kita kalau dah marah dengan suami, tak kita dah. Edek. Ya, kita seorang ya tuan-puan. Tak ada main kita lagi dah. Bahkan kalau dah marah dengan suami, ada je isteri yang cakap, dia, saya. Oi. Tapi bayangkan Asiah tuan-puan, Masya Allah, masih boleh apa dia? Kita bang, beri manfaat pada kita. Atau kita ambil jadi cahaya mata. Tengok lembutnya Asiah. Cakap dengan suami. Ustazah nak menekankan apa dia? Tuan-puan jangan menyalahkan keliling kita dengan suasana hati. Bahagia ke tak bahagia, tenang ke tak tenang, itu sebenarnya bukan kerana orang. Tapi percayalah, yang kita belajar hari ni sangat memberi pengaruh kepada dalaman kita sendiri. Apa dia? Soal banyak mana kebaikan yang kita buat dan banyak mana pula dosa yang kita buat. Kalau kita ambil kaedah yang disebut daripada tajuk ni, pahala amalan baik ditambah, dosa di-delete, ya, disucikan, dihapuskan, maka kitalah orang yang akan beroleh hati yang sejahtera, jiwa yang tenang. Dan itu adalah konsep yang Ustazah betul-betul nak, terutama ni lah para muslimah ni ya, mak-mak, kakak-kakak ni, ibu-ibu ni, supaya apa? Supaya kita boleh bahagia, tenang. Walaupun urusan banyak. Walaupun, yelah tuan-tuan, puan-puan, ujian macam-macam hidup ni. Tak ada orang yang Allah tak uji. Allah uji. Yang namanya atas hidup ni mesti ada ujian. Tapi tak apa. InsyaAllah. Ada Allah. Ya, hati kita bahagia. Sebab apa? Kita buat baik. Buat baik. Buat baik yang mengharapkan pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau buat baik, saya dah buat baik Ustazah, macam-macam dalam rumah tu sayalah. Kalau saya tak ada, memang Ustazah, tak bangun subuh lah dia orang tu. Kalau saya tak ada, berlapar lah dalam rumah tu. Punyalah hebatnya saya ni. Kalau saya tak ada. Cuba bagi tak ada dulu. Tengok makan tak makan suami kita. Ya. Kita tu kadang-kadang agah kita tu, kita rasa apa? Saya. Kalau saya tak ada, tak makan. Kalau ni, okey lah dari satu sudut, macam ni lah. Thumbs up lah apa dia. Bagus kak. Akak banyak buat baik dalam keluarga akak. Akak ngejutkan anak-anak bangun, solat subuh. Bukan anaknya, bapa anak pun akak kejut. Dia akak yang masak, akak yang basuh kain, akak yang basuh pinggan. Bagus kak. Tapi, bila tengok pada tuan empunya diri, sengsara. Ya, mengeluh, merungut, sakit hati, depression, macam-macam. Ini kat mana rahsia besar dia tuan-puan? Yang nama albir, kebaikan itu adalah ikhlas mengharapkan pandangan dan keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas. Hasbunallah. Allah, cukup Allah tengok, cukup Allah tahu, cukup Allah yang mengganjari. Semakin tinggi dan dalam nilai keikhlasan, nilai ikhlas ni makna nilai yang terbentuk antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, semakin hebat kualiti kebaikan, semakin tenang dan bahagia. Sungguh tuan-puan. Ni cerita pasal kebahagiaan kita lah. Dengan 3 tajuk yang ada kat depan ni.
Ya, hasil dia jiwa kita duduk kat dunia bahagia, akhirat barakah, akhirat beroleh kebahagiaan juga dengan kebaikan. Dulu masa ustazah muda-muda, ya. Sekarang semi tua. Belum tua sangat, separa, ya. Masa muda-muda dulu kita lalui tua naik. Apa ni, kebahagiaan tu kan. Kalau buat baik, kalau khidmat dalam rumah tangga, kita senang kalau dipuji, betul tak? Siapa macam ustazah angkat tangan. Ya, jujur ni separuh daripada ubat. Tadi dah cakap dah. Siapa yang macam ustazah dulu-dulu, ustazah pun senang kalau dipuji bila buat baik dalam rumah tangga. Suami cakap, bagus isteri abang ni. Senang tak? Senang. Ya. Kalau suami kita puji kita depan kawan-kawan dia, suka tak Kak? Kalau boleh nak rekod, biar sebelum tidur boleh ulang-ulang dengar. Suka. Tapi kita belajar daripada kehidupan kita, tuan-puan. Ya. Rendah lagi nilai kebaikan kita kalau kita berasa senang dengan pujian. Itu masih rendah. Tapi kalau kita nak satu kebaikan yang bernilai tinggi, tidak menjadi urusan kita macam mana orang nak puji ke nak apa, biarlah. Itu urusan orang. Urusan kita antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap khidmat bakti kita, baik kita suami, ayah ataupun isteri ataupun ibu, setiap khidmat bakti kita dalam keluarga, dalam masyarakat, itu biarlah menjadi amal soleh. Bila amal soleh, kita nak mengharapkan redha dan pandangan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Maka ustazah biasakan diri. Kita semua biasakan diri buat baik tak harap dipuji. Tak tunggu, tak harap. Buat baik tak harap dan tak menunggu terima kasih. Ya, buat baik tak mendukacitakan kita kalau orang lupa nak cakap terima kasih. Tak apa, dia terlupa, tak apa. Betul? Ya, jadi tak apa-apa pun. Jadi rasa bahagia, rasa bebas. Tak apa. Tak dipuji, tak apa. Ya, kita dengar kawan kita, suami dia puji dia, alhamdulillah rezeki dia. Alhamdulillah rezeki dia. Bagus suami dia puji, alhamdulillah rezeki dia. Kalau kita tak dipuji, tidak menjadi sengsara. Kenapa? Bukan manusia yang patut membalas kebaikan yang kita buat. Betul tak tuan-puan? Ya, manusia tu kalau memanglah akhlak yang baik tu balas baik kan, ya. Tapi kita tak menuntut-nuntut tak. Kita berharap ganjaran dan balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, para muslimah, tuan-puan yang dikasihi sekalian. Bercakap soal amalan dan dosa. Jadi ada amal baik, ada amal jahat, ya. Ustazah nak bacakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana dalam ini hadis qudsi, di mana di dalam ini masya-Allah menggambarkan betapa baiknya Allah Subhanahu Wa Taala. Maha baik, Allah Al-Barur Rahim. Allah Maha baik, ya. Jadi Ustaz bacakan hadis qudsi ni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Innallaha katabal hasanati was-sayyiati thumma bayyana dzalik. Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan benda baik, benda jahat. Allah dah tetapkan ini baik, ini buruk. Ini nilai kebaikan, ini nilai kejahatan. Dan setiap yang Allah tetapkan itu bayyana zalik. Allah dah terangkan, Allah jelaskan. Kita tahu dalam Quran, kita tahu dalam hadis Nabi, ini benda tak baik. Ya, taat pada mak ayah baik ke tak baik? Baik. Durhaka pada mak ayah baik ke jahat? Jahat. Itu kita tahu daripada mana? Quran dan hadis Nabi SAW. Ya. Quran sebut wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Setelah dijelaskan apa benda baik, apa benda buruk. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu lahu 'indahu hasanah kamilah. Dalam keadaan benda baik dan benda buruk tu dah dijelaskan, maka sesiapa yang dia berniat.
yang dia berkeinginan nak buat amal baik. Dia ada rasa nak buat amal baik. Macam contohlah puan-puan sekarang kan dengar ceramah ni, terasa nak jadi isteri yang taat. Lepas dengar tadi kan, lah balik ni nak taat lah, ya. Ataupun tadi datang bergaduh contoh, ya. Terasalah, balik kan nak minta maaf lah. Masya Allah, itu benda baik. Ya, benda baik. Dalam hadis kursi ni kata, siapa yang berasa nak buat baik, apa yang berlaku? Kataballahu lahu indahu hasanatan kamilah. Allah tulis pahala untuk dia sempurna. Macam dia buat dah. Masya Allah. Nak suruh berniat je adik kakak sekalian. Nak suruh berazam je. Dia masalah besar tu memang banyak dosa tu, kalau berazam pun tak nak. Dengar dah ni, ustaz ni cakap maafkan orang yang berbuat salah pada kita. Bukan orang lain, anak kita juga. Bukan orang lain, suami kita juga. Bukan orang lain, kakak kita, darah daging kita. Tapi cuba tanya Kang, akak nak maafkan? Tak ingin nak maaf. Maknanya keinginan pun tak ada. Padahal kalau dia letak, masa tengah dengar tu berasa, lah, balik ni aku nak maafkanlah dia. Dapat pahala sempurna macam orang dah maafkan. Masya Allah. Senangnya beramal baik, tuan-tuan. فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ 10 حَسَنَاتٍ إِلَى 700 ضِعْفٍ. Tapi kalau benda yang dia azam tu, dia buat. Tadi dia azam je, dah dapat pahala sempurna dah. Tiba-tiba dia buat pula. Rasa nak sedekah lah. Sekarang keluar-keluar daripada Masjid Makmuriah ni, sekarang nak cari tabung lah. Masa ni lah tabung patut lalu. Sebab saya dah sebut. Ada tabung tak Tuan Nasir? Ya? Laluan tabung tu sekarang. Ya? Kita niat ni, sekarang nak cari tabung lah, nak keluar-keluar ni, nak sedekah. Itu dah dapat sempurna macam orang sedekah. Tiba-tiba dia lalu, sekarang dia sedekah. Apa dia dapat? Maka Allah menetapkan kepadanya 10 kali ganda kebaikan sehingga 700 kali ganda kebaikan. Masya Allah. Maha suci Allah yang maha baik, tuan-puan. Andai katalah seseorang itu di akhirat besok dalam keadaan yang muflis, tak ada amal baik dia, pelik juga. Sebab apa? Sebab kamu berazam pun Allah dah bagi pahala sempurna macam orang buat. Kalau buat, digandakan. Tiba-tiba akhirat besok, waliyazubillah, hanya datang dengan dosa sahaja. Ya, apakah tak pernah berazam nak buat baik? Tak pernah ada kesedaran ke nak buat amal baik? Sampai tak ada pahala ni. Baik, lanjutan daripada hadis tadi. وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً. Baiknya Allah. Siapa yang berazam nak buat jahat? Ya? Siapa yang berazam nak buat jahat, Allah tak tulis apa-apa lagi. Balik ni sekarang aku nak sambung bergaduh. Malam tadi tidur dalam keadaan belum bermaafan suami isteri, tapi tertidur. Sebenarnya tengah berperang. Lama-lama ngantuk tidur. Pagi ni kecoh-kecoh nak datang ceramah, nak datang kuliah kan. So tak ingat sangatlah pasal pergaduhan. Elok-elok duduk dalam ceramah ni terfikir. Sambung balik lah. Tak naklah bercakap. Dia telah berniat benda buruk. Tapi Allah catat tak keburukan pada dia? Tidak. Hanya tercatat 1 kalau dia buat. Dia buat 1, 1 lah. Tak ada ganda-ganda. Tapi, dia nak beritahu, baiknya Allah, وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا. Dia terniat, terazam, terdetik nak buat jahat, tapi dia tak buat. Katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilah.
Allah bagi dia pahala kebaikan yang sempurna sebab dia melawan keinginan untuk buat jahat. Allah baik. Maknanya kita ada azam nak buat jahat tapi tak jadilah. Tak jadi tu Allah bagi pahala. Allahu Akbar. Senangnya menambah amal tuan-puan sekalian. Baiknya Allah. Fa in huwa hamma biha fa'amilaha katabahallahu lahu sayyi'ah wahidah. Adapun kalau dia buat satu saja dosa atas satu kejahatan, tak ada ganda-ganda. Yang Allah ganda benda baik. Sebab itu adik kakak sekalian, ya alangkah malangnya kalau kita nanti kembali kepada Allah dengan hati yang tak terdidik, hati yang kotor, pahala amalan tak jumpa pula. Ya, kemudian dosa pula yang bertimbun-timbun adik kakak sekalian. Maka itulah satu gambaran hidup dunia pun susah, wal-iyazubillah, akhirat lebih susah. Ya, muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Ustazah menyebut satu situasi juga, iaitu orang yang banyak beramal. Dia banyak beramal. Tuan apa ni orang kata ulang alik masjid. Macam-macam lah kerja-kerja kebajikan dia buat. Tapi ingat ya tuan-puan ada satu istilah agama yang harus diberikan perhatian berkait dengan soal pahala dan dosa, amal baik dan amalan jahat, hati bersih dengan hati kotor, iaitu satu istilah yang disebut oleh Nabi SAW, istilahnya adalah muflis. Muflis ni cakap Melayu ke cakap Arab? Rupa-rupanya cakap Arab, tapi dah diterima dalam bahasa Melayu kan, muflis. Kesian kalau orang muflis bankrupt. Kesian sangat. Bunyi macam ada bank tapi bankrupt. Ya, muflis. Jadi Nabi SAW pernah bertanya kepada sahabat, atadruna mal muflis? Kamu tahu tak siapa yang sebenarnya bankrupt? Siapa yang sebenarnya muflis? Maka sahabat-sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Oh, orang muflis tu orang yang tak ada dirham langsung, tak ada duit, tak ada harta langsung, kata sahabat. Itulah dia orang muflis, wahai Nabi. Faqala, tapi Nabi bersabda, memberikan makna muflis yang sebenar. Innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamati bisalatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama haza wa qadhafa haza wa akala mala haza wa safaka dama haza wa daraba haza. Okay. Orang muflis tu yang Nabi sebut ni adalah orang muflis tu adalah orang yang datang hari kiamat besok. Hari kiamat nanti tuan-puan semua kita ni akan berhimpun dekat mahsyar. Dan kedatangan orang muflis ni bisalatin, dengan sembahyang dia yang banyak. Solat, dia datang dengan bisalatin, dengan wah, aku ni orang yang solat. Ya. Bisiyamin, aku ni masa kat dunia ni orang yang rajin puasa. Maknanya dia datang bawa pahala puasa, bawa pahala solat. Wa zakatin, bawa pahala zakat. Tapi dalam masa yang sama, adik kakak sekalian, dia tak delete dosa dia. Wa ya'ti qad syatama haza, dalam masa yang sama dia juga mungkin dia lupa. Tapi Allah catat semua, malaikat catat apa dia? Dia datang dengan dosa. Menyakitkan orang tu, khianat pada orang ni, mengata orang tu, fitnah orang ni, menuduh orang tu, wa akala mali haza, makan harta yang tak halal, ambil harta orang, ambil yang bukan hak dia. Ya, mencerobohi darah, maknanya membunuh orang, mencederakan orang, macam tu, ya. Fayu'ta hadza min hasanatih wa hadza min hasanatih. Maka dia tu besok ke akhirat, betul, datang banyak bawa pahala. Tetapi
urusannya akan dibicarakan dekat hari akhirat. Kita 4 orang, urusan kita tak selesai dengan orang tu tuan-puan. Kecuali kita bermaaf-maafan. Kita khianat pada orang, urusan kita tak selesai. Kecuali diredakan atau dihalalkan. Dimaafkan. Kita yang buat jahat, kita semua tak terkecuali termasuk ustazah. Mungkin ustazah pun pernah buat tak baik pada orang. Kita boleh jadi lupa. Tapi catatan para malaikat, semua itu akhirat besok disebut dalam surah Al-Kahfi apa dia? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tak ada satu benda kecilkah atau besarkah kecuali semuanya akan ditayangkan, dilondehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akhirat besok. Kita buat khianat ke orang, mungkin kita lupa. Orang itulah yang menanggung sakit dia. Kita memburukkan orang, kita lupa. Tapi orang tu menanggung akibat dia. Allah tak lupa. Akhirat besok, ini mesti diuruskan. Macam mana urusan dia? Pahala kita akan diambil oleh orang-orang yang kita sakiti. Dia tak nak benda lain. Ini bukan soal nak bermaaf-maafan dah akhirat ni. Soal dia adalah timbang tara. Dengan penuh keadilan. Maliki yaumiddin. Allah yang jadi hakim dia. Okey, kamu ada buat jahat kat dia. Sekarang jalan selesai dia macam mana? Pahala kamu kena bagi kat dia. Itu je cara nak selesai dia. Pahala kamu bagi kat dia. Timbang. Banyak mana ni nilai jahat kamu ni? Letak pahala. Oh, belum terangkat lagi nilai jahat ni. Tambah lagi pahala. Tambah. Sampai adil. Sampai seimbang tuan-puan. Subhanallah. Padahal boleh jadi orang yang beramal tu tengok, banyak sangat dah letak ni. Dah nak habis dah pahala puasa ni. Belum berbaloi. Belum setimpal dengan kejahatan yang kau buat pada dia. Masuk lagi, letak. Tuan punya diri ni dah rasa tahu, dah tak rasa cuak dah, dia takut dah ni habis ni pahala ni. Tiba-tiba tuan-puan habis dah pahala letak kat situ, masih belum adil, masih belum berbaloi, masih belum setara. Sekarang nak buat macam mana pula ni? Keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni, siapa yang dulu disakiti, tengok dosa-dosa kamu longgokkan dekat dia pula. Orang ni dah lah habis pahala dah. Nak menyeimbangkan dengan kejahatan dia pernah buat. Sebab nak diadili dengan penuh adil di mahkamah Allah. Tiba-tiba tak cukup dengan pahala yang kita buat. Ambil dosa orang ni. Dosa siapa? Orang yang kita khianati. Dia bukan cerita, maafkan saya, maaf zahir batin, selamat hari raya. Tak. Itu masa atas dunia boleh buat. Akhirat nanti, semua orang nafsi-nafsi adik kakak. Semua orang nak hidup menjaga diri sendiri. Maka diperintahkan ambil dosa orang yang pernah kita sakitkan tu, sekarang tukar honor dia. Geran dosa tukar nama. Bagi kat dia. Bagi dosa banyak ni, naik sikit. Nak bagi sama rata ni. Dia punya timbangan. Tak mau naik lagi ni, kena tambah lagi dosa. Tambah lagi. Barulah setara. Barulah berada pada betul-betul keadilan. Pada masa tu adik kakak sekalian, inilah orang yang muflis. Dosa dia habis. Bukan dosa habis, pahala dia habis. Dosa dia pula digandakan dengan dosa orang yang dia sakiti atau khianat. Allahu Akbar. Sebab itu kita kena beringat. Dalam kita bicarakan soal amal soleh, soal dosa, ingat, jaga baik-baik hablum minan nas, hubungan dengan manusia. Sebab hubungan dengan manusia ni selesai dia lain cara dia tuan-puan. Dia tak selesai dengan hanya kita minta maaf pada Allah sahaja. Sebab itu jaga hubungan dengan manusia. Bukan hak kita, jangan ambil. Walau depan tu, tuan-puan, nak tanya tuan-puan, kalau tuan-puan jumpa
jumpa beg tak tahu siapa punya dekat depan pagar rumah kita. Ataupun dalam pagar rumah kita. Saya kata dalam pagar rumah kita jumpa beg. Buka beg tu, ada duit 1.5 juta. Macam mana reaksi tuan puan? Masa itulah menangis kat beg tu, ya Allah, baru malam tadi aku berdoa dapatlah rezeki yang tak disangka-sangka. Pagi ni dah dapat dah beg ni. Macam tu ke kita tuan puan? Lepas tu kita pun berjolisakan lah. Sebab apa? Ini doa kita malam tadi. Tuan puan, itu bukan hak kita, betul tak? Pasti duit tu ada pemilik dia. Jadi bendanya sama tuan puan. Jumpa beg ada 1.5 juta ke, jumpa beg ada RM5 ke, nilainya sama pada orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Apa dia? Bukan hak kita, 1 sen tak boleh ambil. Jadi sama je 1.5 juta ke, RM5 ke, tak ada apa-apa rasa. Kenapa? Memang bukan hak saya. Dan saya tak mau ambil hak orang. Kenapa? Urusannya berat. Urusannya berat. Jadi, pulangkanlah, hantarlah kat balai polis. Carilah siapa punya. Memang bukan saya punya. Walaupun dalam halaman rumah saya. Tapi tak semudah tu kita nak kata kita punya. Punyalah takwanya zaman-zaman salafus soleh dulu tuan puan. Sampai tahap macam ni Ada seorang sahabat menjualkan tanahnya kepada seorang sahabat. Katalah dengan harga RM30,000. Contoh macam tu, senang faham. RM30,000. So, sahabat tu pun dapatlah hak milik geran tanah tu sebab dia dah beli RM30,000. Tiba-tiba tuan puan sekalian, masa dia gali nak buat rumah, rupanya bawah tanah tu ada harta-harta karun. Ya, ada macam-macam bawah tanah tu. Kalau tuan puan yang menjadi pembeli tanah tu, apa tuan puan akan buat? Kita beli sekali lah ni dengan harta-harta karun bawah ni. Tapi dia tuan puan, ya, dia pergi pergi bertanya balik dengan orang yang jual. Apakah ini milik kamu? Kalau ini milik kamu, ambil. Ya. Sedangkan orang yang jual tadi kata, aku dah jual tanah tu, ya. Itu macam kamu punya lah, apa-apa. Sebab aku pun bukan aku punya, dia cakap. Maka dia kata tak. RM30,000 tu nilai tanah. Bukan segala isi dalam tanah yang aku tak tahu siapa punya. Macam tu takwanya dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dua-dua masing-masing tak nak ngaku sebab memang bukan hak dia. Masya Allah tuan puan. Jaga hablum minan nas, hubungan dengan manusia. Kalau kita sakitkan hati orang, minta maaf. Kalau kita tak sengaja atau sengaja pun kadang sengaja, kadang tak sengaja ada benda kejahatan yang kita buat pada orang, uruskan masa kita hidup atas dunia. Kalau tak, dosanya tidak padam. Bahkan merisikokan, na'udzubillah, kita menjadi orang yang muflis. Lawan ego hati kita ni. Tak nak minta maaf, pergilah minta maaf. Ya? Ataupun kita kena minta maaf. Kita kena minta maaf atau memaafkan atau memulangkan apa-apalah hubungan dengan manusia Jadi jangan mengumpat, jangan memfitnah orang. Dengan manusia ni berakhlak mulia, buat elok-elok. Kita boleh jadi ada kelebihan, ada kekurangan, orang pun sama. Kalau kita ada buat baik, kita redakan, kita ikhlaskan. Ya, kalau orang buat baik, kita hargai, kita syukuri. Itu hubungan dengan manusia kena jaga. Kalau tak, Masya Allah. Atadruna mal muflis, kamu tahu tak siapakah dia yang sebenar-benar golongan orang yang muflis? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, kita ambil maksud dia. Barang siapa yang memiliki suatu kezaliman terhadap saudaranya, sama ada pada maruahnya atau pada sesuatu perkara, maka hendaklah dia meminta dihalalkan pada hari ini sebelum tidak bermanfaat lagi wang dinar maupun dirham, iaitu pada hari kiamat kelak. Nabi suruh
Urusan-urusan dengan orang ni, selesaikan masa hidup atas dunia. Jangan tunggu hari kiamat. Sebab jika dia mempunyai amal solehnya akan diambil daripadanya menurut kadar kezalimannya. Jika dia tak ada amal soleh, akan diambil kejahatan sahabatnya itu, lalu akan dipikulkan ke atasnya. Jadi ini semua adalah gambaran-gambaran kerugian. Ya, kerugian, perjalanan kita panjang, tak berbaloi adik kakak sekalian, kat dunia susah, kat dunia sengsara, kat dunia tak senang hati. Sebab apa? Dosa dan kejahatan. Amalan kurang. Lebih tak berbaloi lagi, akhirat muflis. Tak berbaloi. Ya, diminta kebaikan, kebaikan pun tak ada. Ya, jadi tak dapat menimbang tara juga dengan kejahatan yang kita dah buat pada orang. Bahkan kita pula tak pasal-pasal, tuan-puan, memikul dosa orang lain. Padahal masa kat dunia kita belajar dah dalam kuliah pada hari ni, sifat dosa ni nak dibuang, nak dibersihkan. Tiba-tiba nak kena pikul pula dosa orang lain di akhirat kelak. Jadi kita sama-sama beringat ya, supaya perjalanan hidup kita yang panjang dan jauh ini, pada semua fasa-fasa kehidupan kita beroleh kebaikan, ketenangan dan kebahagiaan. Ustazah nak akhiri sahabat-sahabat sekalian ya, dengan membuat sedikit kesimpulan lah ya. Dia soal nak buat baik dengan nak hindarkan diri daripada kejahatan ni, tuan-puan sekalian, banyak berkait dengan beberapa perkara. Okay. Pertama, kalau kita susah nak buat baik ya, susah nak buat taat, susah nak menambah amal. Pertama, kerana diri kita memang sudah terbeban dengan dosa. Itu benda nombor satu. Semuanya jadi liat, jadi payah, jadi berat. Pernah tak tuan-puan nak buat solat sunat tu berat? Pernah tak? Tanya ikhlas-ikhlas ni. Jawab pun kena ikhlas. Pernah tak solat sunat lepas zuhur tu rasa macam begam kaki ni? Malah ada kadang-kadang tu tuan-puan dah qiyam. Dah takbiratul ihram yang sunat Allahu Akbar. Nak terus ke tak terus ni? Ni nak cerita betul. Ya, dah buat. Tu tak kata orang lain. Ni pengalaman ustazah tuan-puan. Ada hari yang amat berat. Dah buat dah padahal. Qiyamul Lail contoh. Dah bangun. Dah ambil wuduk. Dah pakai telekung. Dah Allahu Akbar. Nak terus ke nak tidur? Nak terus ke nak tidur? Masih lagi hati tu bergoncang-goncang. Tak tetap hati. Ya, kadang-kadang kalau kita penat-penat tu kan, dah buat kan kita sangat dianjurkan. Kalau sebelum solat fardu zuhur tu, solat sunat 4 rakaat. Siapa yang jaga, man hafaza ala 4 rakaatin qabla zuhur. Siapa yang jaga 4 rakaat sebelum zuhur ni, Allah haramkan tubuh badan dia daripada api neraka. Tapi datang hari berat-berat tu, hari malas-malas tu tuan-puan, dah nak baca Fatihah ni pun, nak terus ke macam mana ni ya? 4 rakaat ni panjang ni. Tapi hari ringan, ya Allah, tak terasa pun. Bangun, rokok, sujud. Ini ada sebab ya tuan-puan. Sebab dia apa dia? Yang memberatkan kita adalah dosa yang belum diuruskan. Berat. Gambaran berat dia, berat nak buat benda baik. Berat nak buat benda baik. Kalau anak-anak tuan-puan, mak panggil. Menyahut panggilan mak, benda baik ke benda tak baik? Benda baik. Bersegera datang bila mak ayah panggil, itu adalah bentuk ketaatan kepada mak ayah. Tapi kadang-kadang tengok, berat ke tak berat masa mak panggil? 3 kali, 5 kali panggil. Bunyi dia macam bunyi tikus je jawapan dia. Ya, kakak. Kakak macam ada tak ada dalam bilik tu. Dia dah dengar bunyi suara tu makin dekat, barunya, ya mak, ya ada. Jawab pun acuh tak acuh.
Ni mak nak suruh ni tolong ni. Ya nanti kejap dia sampai maghrib. Daripada duha manggil sampai maghrib. Punyalah berat. Suruh pergi beli barang kat kedai. Ni mak tengah masak, serai yang tak ada tangguh-tangguh kakak. Serai ni penting. Ya, duduk depan pintu. Tak boleh lah mak, hari nak hujan. Nampak tu gelap. Siap tengok ramalan cuaca dalam handphone. Punya berat nak dengar, nak taat perintah mak ayah. Padahal wajib ya. Wajib sebab mak bukan suruh buat maksiat, mak suruh beli-beli serai. Wajib tu. Status dia wajib buat. Nak hujan lah, kereta tak ada lah, minyak motor nak habis lah. Tapi kalau kehendak diri dia, nak jumpa kawan, ya, nak pergi bergosip-gosip contohnya, ada tak dia tengok ramalan cuaca? Padahal mak dia kata tak payah pergi kakak, tak nampak tu gelap langit tu. Ya kan, jadi apa-apa kat luar, tak payah pergi. Alamak, kita naik kereta bukan naik motor, kereta berbumbung. Macam-macam alasan untuk pergi tu. Ringan jadi, banding yang tadi berat. Ini sebab dosa tu. Sebab dosa. Saya tak kata orang lain, dia kata kat kita juga. Isteri-isteri ni kan, kalau dosa kita banyak masalah dengan suami kita. Semua saya cakap. Tak ada masalah, ini masalah. Sebab apa? Dosa kita jadi masalah kepada kita. Ya? Apa masalah ni Kak? Sedih-sedih sangat ni, sampai bergaduh-gaduh ni. Yelah, ini tahun ke-6 dia tak ingat air lahir akak. Tak apa dah tuan-puan. Jadi memang, ya Allah, air lahir pun. Standard dah tak ingat tu. Ya, yang luar biasa tu yang ingat. Yang tak ingat tu biasa. Sebab tu Ustazah cakap dengan suami, bang, bagi hadiah ni tak payah kira air lahir, tak air lahir, nak bagi je. Baru kita dapat banyak kali. Kaedah tu kena betul. Ya, tak payah air lahir. Sebab apa? Air lahir tak ingat. Jadi apa dia? Tiap-tiap bulan lagi baik bang. Senang. Tak payah merajuk-rajuk. Kita tadi tu yang jadi mudah merajuk, mudah bergaduh. Dosa kita. Hati tu tak terang tuan-puan, tak jernih. Betul. Kalau ada, kadang-kadang Ustazah pun jadi muhasabah juga. Kalau ada benda tak kena dalam keluarga, dalam rumah tangga, cepat tengok dosa masing-masing. Cepat. Yelah, aku pun solat selalu akhir waktu. Solat tak khusyuk. Banyak sangat kesan daripada benda tu. Ya, jadi bila kita ringan, buat benda baik, ringan, buat ketaatan, dia tergantung kepada bebanan dosa kita. Ya. Yang kedua adalah hati kotor. Payah nak buat baik. Payah nak tambah amal. Sebabnya hati kotor. Di situ menjadi sarang dengki, sarang dendam, sarang riak, sarang sum'ah, sarang takabur, ya, sarang kebakhilan. Saja saya pakai guna perkataan sarang, biar takut sikit dengar. Cuba bayangkan sarang anak-anak kat rumah. Takut kan? Hati kita jadi sarang mazmumah, sarang keburukan. Kalau berbau busuk hanyir, kalau warna hitam legam dah tuan-puan. Subhanallah. Kita biarkan. Macam manalah nak cepat buat amal baik? Susah. Sebab hati hanyir, sebab hati kelam. Bersihkan. Dengan taubat, dengan istighfar, dengan banyak ingat Allah, cari ilmu, macam-macam. Yang ketiga, kenapa berat nak buat amal baik? Ya? Kenapa hati tak tenang, tak bahagia? Kerana tanggungjawab yang tak ditunaikan. Itu sebab hati kita sengsara ya. Kita ada tanggungjawab, ada amanah, tapi khianat. Anak-anak adalah amanah Allah kepada kita. Jangan khianati. Jangan ajar anak-anak buat benda jahat. Allah suruh ajar anak untuk taat kepada Allah. Ajar anak kenal Allah. Tapi kita lah juru ajar anak kenal dunia. Bukan kenal Allah. Terbalik tu. Ya, jangan lepaskan tanggungjawab macam tu saja. Bebanannya pada kita. Seorang suami tanggungjawab memberi nafkah yang baik kepada keluarga, anak isteri. Takkan lepas tanggungjawab tu walaupun solat banyak mana. Solat je. Itu berlaku di zaman Nabi kan, zaman sahabat kan. Sampai ditanya-tanya oleh sahabat, dia tu asyik solat je. Siapa bagi makan anak dia? Jiran dia. Siapa bagi makan keluarga dia? Sahabat dia. Kalau macam tu jiran dan sahabat dia lebih baik daripada dia yang tonggak-tonggak semayang. Kenapa? Dia tak melaksanakan tanggungjawab. Jadi kadang-kadang beban kita sebab apa? Ada tanggungjawab yang kita tak buat.
Seorang isteri datanglah dengan ceramah pagi, petang, siang, malam, kuliah duha kita, kuliah zuhur kita, kuliah maghrib kita. Tanggungjawab pada suami kita tak buat, kita tidak akan bahagia. Tak lepas. Itu Allah Nabi sebut dalam satu hadis. Inna minadz dzunubi la yukaffiruha as-salah wala as-sadaqah wala al-hajj illa al-hammu fi talabil ma'isyah. Untuk orang laki-laki, ada dosa-dosa mereka yang takkan dihapuskan, terhapus dengan solat banyak mana pun. Sedekah haji banyak mana pun. Kecuali dosanya hanya akan terhapus dengan kesusahan, penat lelah dia mencari nafkah untuk diberikan kepada keluarganya. Masya Allah. Jadi, benda ni berkait, ya tuan-puan sekalian. Tengok balik amanah-amanah hidup kita, tanggungjawab. Ya, Allah bagi, kadang-kadang kita ni masing-masing ada jawatan, ya. Masa jawatan semua nak kan, ya. Tapi tak buat, benda tu akan menekan kita balik. Dan yang terakhir, kenapa susah ya nak buat amalan baik? Kenapa ringan nak buat benda jahat? Kerana kita kurang bersandar dan meminta pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi urusan kebaikan, urusan nak jauh daripada kemungkaran dan kejahatan ni mestilah bersandar meminta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahasa Arabnya al-isti'anah billah, minta tolong dengan Allah. Tak ada kebaikan yang kita buat kecuali kurniaan Allah. Kalau hanya semata-mata kita takkan mampu. Tapi Allah yang bagi kita tahu, Allah yang beri kita keinginan nak buat, Allah yang beri kita kemampuan nak buat, kan? Semua daripada Allah. Ingin buat daripada Allah, mampu buat daripada Allah, tahu benda tu baik daripada Allah, semua daripada Allah. Jadi, bergantung dengan Allah, banyak-banyak berdoa pada Allah, ya Allah, jadikan aku orang baik. Jadi jalan kebaikan pada orang lain. Yang segala kebaikan tu mencari aku, ya Allah. Kita ni macam magnet kebaikan. Segala kebaikan, jauh, dekat, atas langit, dalam bumi, semua datang ke aku. Adapun kejahatan, semua menjauh daripada aku. Dan jangan jadikan aku ahlu syar, ahli kejahatan tak nak. Jadi kalau kita faham konsep-konsep seperti ini, adik kakak sekalian, insya-Allah hidup di dunia bahagia-bahagia sahaja. Dan di akhirat apatah lagi insya-Allah beroleh kejayaan, keberkahan, kebaikan ya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekali lagi Ustaz mengucapkan jutaan terima kasih kepada Masjid Al-Makmuriyah ya atas jemputan. Terima kasih pada tuan-puan, ibu ayah, anak-anak ya yang sudi mendengar sampai habislah. Ya, habis waktu dah ni ya, habis waktu yang diperuntukkan kepada ustazah untuk bincangkan tajuk ya yang telah dipilih oleh pihak masjid, iaitu tajuknya didik hati, tambah amal, delete dosa, tambah satu lagi mudah-mudahan bahagia dunia dan akhirat. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.